Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit kepada anda semua berkenaan isu bagi petisyen pengeluaran khas kedai PSP 2.0, apa perkembangan berkenaan dengan petisyen ini. Yang pertama sekali, setakat rakaman ini dilakukan, petisyen ini telah berjaya mengumpulkan tanda tangan sebanyak 106,490 tanda tangan digital. Jadi dah lebih dah 100,000. Ini adalah salah satu jumlah yang sangat besar yang kita berjaya perolehi daripada petisyen ini. Dan pada saya, walaupun masih jauh lagi untuk mencecah 1 juta ataupun sekarang ni baru 1/10 daripada 1 juta, tetapi pada saya ini adalah satu kejayaan dan juga petunjuk serta sokongan yang amat jitu kita terima daripada rakan-rakan pencarum semua. Jadi kita mengharapkan ke semua pencarum akan menunjukkan sokongan anda dengan menandatangani petisyen ini bagi membolehkan kita membuat tuntutan secara rasmi kepada pihak yang berkenaan dengan isu pengeluaran kedai PSP 2.0. Itu berkenaan dengan jumlah petisyen. Yang keduanya adalah saya masih lagi banyak menerima persoalan, sama ada di Facebook Messenger, dalam komen di ruangan YouTube dan juga sebagainya. Masih ramai lagi yang tak tahu dekat mana nak tanda tangan petisyen ini. Ada yang cari dekat Google, malah apabila ada yang cari dekat Google dan sebagainya, ada maklumat-maklumat selain daripada nama dan juga email yang diminta. Jadi sebelum ni saya telah jelaskan banyak kali bahawa petisyen ini anda boleh perolehi di dalam laman Facebook Saudara Azmi Bugis. Kita boleh cari di Google, tapi sebenarnya ianya agak complicated ataupun agak sukar untuk kita dapatkan yang tepat. Saya takut anda dapat yang telah diubah suai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, hanya semata-mata untuk mendapatkan maklumat peribadi anda, ataupun kita boleh bagi mereka ini sebagai scammer. Jadi pergi ke laman Facebook Saudara Azmi Bugis, ataupun bagi mereka yang duk tanya saya dekat ruangan komen YouTube ni, saya ada pinkan link untuk masuk kepada petisyen tersebut di ruangan komen dalam video setiap video saya berkenaan dengan petisyen ini. Dan dalam video ini juga saya akan letakkan link untuk pergi kepada petisyen tersebut, yang mana anda boleh tengok di ruangan komen. Saya ada pinkan di bahagian komen yang paling utama sekali di atas nama saya, Firdaus Selamat. Jadi bagi mereka yang belum lagi tanda tangani, nak tanda tangani, boleh saja tekan pada link tersebut. Jangan risau, itu adalah link yang betul. Okey, yang ketiganya, Saudara Azmi Bugis sudah berkongsikan bahawa setelah kita mengumpulkan tanda tangan daripada petisyen ini, dan juga beliau berharapkan lebih ramai lagi yang akan menandatangani petisyen ini, beliau juga ada berkongsikan bahawa syarat ataupun perjuangan bagi pengeluaran khas kali ini adalah bersyarat bersasar kepada 4 kategori golongan saja, seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Bagi suri rumah, mereka yang sudah kehilangan pendapatan, tetapi bagi mereka yang B40 dan juga A40 ini, kita juga ada buat permintaan untuk dibenarkan mengeluarkan wang daripada cadangan rumah mereka sebanyak peratusan yang tertentu, sebanyak 30%. Okey, jadi pengeluaran ini adalah secara bersasar kita punya permintaan, tidak macam dulu kita minta one off 10,000, kita minta tambahan RM5,000 ataupun sebagainya. Okey, jadi selepas daripada diwujudkan petisyen ini, Saudara Azmi Bugis sekarang ni dia dalam nak siapkan, dalam proses lah, orang kata nak membuat memorandum dan juga sebagainya. Jadi beliau ini mengumpulkan maklumat-maklumat pencarum ini. Jadi setakat ini beliau mencadangkan untuk mengumpul maklumat seperti nama, nombor IC, alamat,
nombor akaun KWSP dan juga nombor telefon. Dan selepas beliau berkongsikan perkara tersebut, ramai yang berkongsikan maklumat 5 maklumat ini dalam ruangan komen saudara Azmi Bugis, dan ini adalah bukan tempat yang sepatutnya untuk anda berkongsikan berkenaan dengan 5 maklumat ini. Beliau telah menyatakan bahawa beliau akan menyediakan satu email nanti yang mana mereka yang hendak membuat pengeluaran KWSP buat kali yang kesekian kalinya ini, pengeluaran kelas 2.0 ini, jika anda berminat, beliau memohon anda untuk emailkan kepada beliau maklumat-maklumat yang diminta, nama, alamat, nombor IC, nombor caruman, nombor ahli dan juga nombor telefon bimbit. Ada juga individu yang menyatakan kebimbangan mereka, dan saya sendiri kalau kata berkenaan maklumat-maklumat ni memang agak sensitif kerana kita ada data perlindungan data peribadi, PDPA, kita ada PDPA, jadi Data Protection Act. Jadi perkara ini sebenarnya sangat sensitif, tetapi apa yang diminta oleh saudara Azmi Bugis ini, saya ceritakan secara general ataupun secara umum saja. Berdasarkan 5 maklumat yang telah diminta ini, jika kita berkongsikan kepada beliau secara peribadi dalam bentuk email, saya tidak melihatlah perkara ataupun perkongsian ini boleh memberikan sebarang ancaman yang buruk atau menyebabkan anda terdedah kepada perkara-perkara yang tidak baik, terutama sekali ramai yang takut berkenaan dengan skema. 2 perkara yang sangat sensitif di sini adalah berkenaan dengan nombor IC dan juga nombor telefon. Tetapi jika kita yakin dengan apa yang beliau hendak perjuangkan, itu terpulang kepada anda semua sama ada hendak kongsikan ataupun tidak. Tetapi apa yang beliau minta ni sebenarnya adalah satu perkara yang asas, yang mana kalau dulu pun semasa kita perlu isikan MySejahtera, kalau kita tak ada MySejahtera dan sebagainya, kita perlu tulis nama dekat buku sebelum kita masuk ke sesuatu premis, nama, nombor IC dan juga nombor telefon, kemudian diubah sesuai, diringkaskan nama dan juga nombor telefon. Jadi sampailah sehingga kepada tidak perlu scan MySejahtera, perkara itu berlarutan, kita perlu berkongsikan nama kita dan juga nombor telefon kita. Perkara ini macam saya katakan tadi agak sensitif, terpulang kepada anda, tetapi beliau ada tujuan beliau sendiri yang mana beliau hendak kemukakan senarai nama-nama ini kepada pihak yang berkenaan seperti Menteri, KWSP dan juga pihak-pihak yang lain. Berkenaan dengan isu atau persoalan bagi perkongsian nombor akaun KWSP, anda jangan bimbang, kerana jika kita berkongsikan nombor akaun KWSP, dia tak sama macam kita berkongsikan nombor akaun bank ataupun password ataupun kata nama untuk internet banking kita dan juga perkara-perkara yang berkenaan. Kerana akaun KWSP ni, walaupun kita kongsikan nombor akaun kita, orang lain tidak boleh membuat sebarang pengeluaran daripada akaun KWSP kita. Tetapi orang lain boleh menggunakan nombor akaun KWSP kita ni untuk memasukkan duit kepada kita. Contohnya, kalau saya dedahkan nombor akaun KWSP saya 10 ataupun 13 juta pencarian di luar sana, kalau anda ambil nombor KWSP saya sekalipun pergi kepada KWSP dan cuba untuk membuat pengeluaran, memang tidak akan berjaya kerana kita perlu turunkan cap jari kita dengan memasukkan IC ke dalam mesin biometrik yang telah disediakan oleh KWSP. Ada juga perlu diisikan borang, ditandatangani serta diproses mengambil masa 3 hari. Jadi apabila perlu berlakunya biometrik ini, pengesahan ibu jari ini, memang sepatutnya tidak boleh berlaku sebarang penipuan. Tambahan lagi, KWSP bukanlah bank. Jadi kalau kata dengan bank ni, kita simpan wang dan juga kita keluar wang. KWSP ni kita simpan saja, pengeluarannya adalah pada orang kata kaedah-kaedah pengeluaran yang tertentu. Jadi jangan bimbang kalau kata memperolehi nombor akaun KWSP ni tak boleh buat pengeluaran pun. Tapi kalau kata pergi bank, kata nak masuk duit caruman pilihan sendiri dengan menggunakan nombor akaun KWSP saya, boleh. Jadi duit akaun KWSP saya akan bertambah. Jadi lagi sekali saya jelaskan di sini, perkara ini adalah sangat
subjektif, ianya telah diklasifikasikan di bawah data sulit PDPA, tetapi terpulang kepada anda jika sebelum ini, jika kita lihat pun ada juga kita perlu berkongsikan perkara-perkara ataupun maklumat-maklumat yang sedemikian. Saya agak neutral di sini, macam Saudara Azmi Bugis nyatakan, jika ada yang tidak bersetuju dan sebagainya, mereka ini boleh membuat pilihan untuk mewujudkan satu perjuangan mereka sendiri ataupun mencari kaedah untuk mereka membuat tuntutan bagi pengururan kadar BSP 2.0 ini ikut kaedah masing-masing. Saya tidak melihat apa yang diminta oleh Saudara Azmi Bugis ini sebagai satu ancaman. Ianya juga tidaklah bukan satu yang keterlaluan, tetapi keputusan semua di atas tangan anda. Namun saya sangat berharap untuk lebih ramai lagi menandatangani petisyen penurunan kadar BSP ini untuk menunjukkan sokongan kita terhadap apa yang diperjuangkan. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.